Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kumpulan kita orang akan membahaskan tentang pengaruh budaya barat terhadap masyarakat di negara Malaysia. Pertama kali saya ingin memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan ini. So, nama saya Muhammad Rafiqi bin Syed Omar dan seterusnya Muhammad Fatul Zarif bin Abdul Rahim dan Muhammad Syarul Hakim bin Salihuddin serta Faris Izham bin Faisal Musa dan Daniel Imris anak Winston. Okey, untuk pendahuluan bagi tajuk ini adalah pengaruh budaya barat secara umumnya boleh definisikan sebagai gerakan pembaratan dan penjajahan fikiran yang dilancarkan kepada sesebuah negara. Pengaruh budaya barat juga dapat dilihat dari segi sosial, etika, ekonomi dan juga pendidikan. Terdapat 3 kesan daripada budaya LGBT terhadap masyarakat kita. Antaranya ialah menyumbangkan masalah dari aspek kesihatan. KKM telah merekodkan bahawa 50% daripada kes HIV yang direkodkan pada tahun 2018 adalah berpunca daripada aktiviti homoseksual dan juga biseksual. Tidak mustahil untuk kes ini meningkat setiap tahun disebabkan peningkatan golongan LGBT. Masalah HIV ini berlaku kerana gaya hidup songsang dan seks bebas di kalangan mereka yang berleluasa. Poin kedua, meruntuhkan institusi kekeluargaan. Terdapat golongan LGBT mendirikan rumah tangga tanpa perkahwinan yang sah dan menghasilkan anak dengan cara yang salah. Anak yang dilahirkan mempunyai 2 orang ayah atau ibu. Jika tidak ditangani, maka tidak ada generasi yang datang dari perkahwinan yang sah dan lumrah kejadian manusia. Poin ketiga, budaya gaya hidup yang negatif. Golongan LGBT banyak melakukan perkara yang bertentangan dan juga negatif. Hal ini menyebabkan masyarakat yang hidup berdekatan dengan golongan LGBT terpengaruh akan mudah untuk mengikuti perkara yang negatif kerana kecenderungan sifat ingin tahu yang tinggi dalam diri seseorang remaja. Ini menyebabkan daripada saja-saja buat terus menjadi kebiasaan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fatul Zarif. Saya akan menerangkan tentang pengaruh budaya barat dalam etika pemakaian masyarakat Malaysia. Semestinya, Melayu terkenal dengan cara pemakaian yang sopan dan unik. Namun, kehadiran pengaruh budaya barat membuatkan cara pemakaian dalam kalangan masyarakat Malaysia berubah, terutamanya para remaja. Antara kesan terhadap etika pemakaian ialah seperti mana industri lakonan ataupun hiburan yang terikut akan fashion barat yang agak ekstrim. Hal ini dikatakan kerana cara pemakaian tersebut dapat membuatkan sesebuah lakonan tampak lebih menarik. Selain itu, para remaja meletakkan fashion barat sebagai tanda kemajuan dalam kalangan masyarakat. Ini menyebabkan etika pemakaian masyarakat Malaysia dikatakan kuno ataupun tidak maju. Akhir sekali, pengaruh rakan sebaya yang kuat akan budaya barat yang pastinya pemakaian yang menjolok mata amatlah tidak sesuai dengan masyarakat Malaysia yang meletakkan cara pemakaian sopan agar melambangkan Malaysia sebagai negara yang majoritinya beragama Islam. Bak kata pepatah, pakaian bagaikan kulit kedua sehingga gaya berbusana mampu mencerminkan kepribadian penggunanya. Jadi, pakailah sopan dan mencerminkan kepribadian kita yang sopan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syarul Hakim bin Muhammad Salihuddin akan meneruskan lagi pembincangan tentang tajuk pengaruh budaya barat terhadap masyarakat Malaysia. Saya akan membincangkan dari aspek pendidikan. Beberapa sistem telah diperkenalkan dan diteruskan sehingga kini. Antaranya adalah penggunaan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris adalah bahasa utama kepada penduduk barat. Jadi mereka telah menjadikan penggunaan bahasa Inggeris sebagai satu konsep pendidikan di sekolah dengan mempelajari subjek bahasa Inggeris. Seterusnya, pendidikan yang berasaskan konsep kesatuan kurikulum kepada pelajar, iaitu 4 elemen telah diperkenalkan kepada masyarakat Malaysia seperti kreativiti, refleksi, bekerjasama dan bertanggungjawab. Elemen ini dapat diterima dengan baik bagi mendidik dan melatih diri untuk bersikap yang lebih matang. Yang ketiga adalah pembukaan sekolah vernakular. Sekolah vernakular ini bermaksud sekolah yang mengasingkan mengikut kaum sendiri. Contohnya sekolah Melayu, sekolah Cina dan sekolah Tamil. Sesetengah pihak juga telah mempertikaikan
tentang kewujudan sekolah vernakular ini kerana tidak dapat menyemarakkan lagi semangat paduan kaum dan boleh membawa masyarakat ke arah pemikiran yang resis. Walau bagaimanapun, zaman kini telah mengubah persepsi konsep ini dengan membenarkan semua kaum untuk bersatu di sekolah. Kita dapat lihat sehingga kini konsep sekolah vernakular ini masih diteruskan. Terima kasih. Seterusnya adalah ekonomi. Pengaruh barat banyak membawa impak terhadap ekonomi masyarakat kita, biarpun baik atau tidak baik. Setelah Tanah Melayu dijajah, barat telah mengambil inisiatif untuk mengembangkan ekonominya. Antara inisiatifnya ialah dengan mengamalkan sistem ekonomi secara kapitalis yang menjadikan faedah iaitu riba sebagai asasnya. Sebagai contoh, dalam berhutang, peminjaman dan mengenakan faedah sebanyak beberapa peratus daripada jumlah yang dipinjamkan kepada penghutang. Selain itu, barat juga memperkenalkan sistem ekonomi secara sosialis yang menekankan pemilikan harta merupakan hak negara. Dengan memadukan pendekatan yang berbeza, semua faktor produksi dan sumber pendapatan akan dimiliki oleh negara dan individu akan kehilangan hak pemilikan dan kebebasan untuk memperoleh mana-mana manfaat daripada hasil produk mereka. Seterusnya, sistem ekonomi campuran iaitu sistem ekonomi barat yang diubah suai telah diperkenalkan agar dapat memberikan kebaikan yang nyata dan kesejahteraan kepada rakyat jelata. Sistem tersebut merupakan gabungan sistem kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Okey, untuk kesimpulan bagi tajuk ini ialah budaya barat sememangnya telah banyak mempengaruhi dan memberi impak dalam kalangan masyarakat di negara Malaysia, dan tidak dapat dinafikan bahawa terhadap manfaat daripada pengaruh budaya barat. Oleh itu, kita haruslah berfikiran matang untuk membezakan antara baik dan juga yang buruk agar kita tidak mudah tercenderung dalam keburukan. Bak kata pepatah, buang yang keruh dan ambil yang jernih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.